Contohnya Sultan Muhammad Al-Fatih, dia ulama, dia raja. Kalau di Nusantara ni, contohnya Sultan Alauddin Riayat Shah, dia ulama, dia pun raja. Yang tu memang power lah, kan? Dia dua sekali dia pegang. Jadi yang paling tinggi tadi, yang boleh selamatkan umat manusia, Nabi-Nabi, sebab mereka ni ada syafaat. Kemudian raja pemerintah, sebab pemerintah dia ada kuasa. Bawah daripada pemerintah, ulama. Bawah sekali tingkat para juru nasihat. Ni para motivator, orang tua, mak bapak, sama-sama kita tukang nasihat. Tukang nasihat ni power dia bawah sikit dah. Dia punya kuasa nak selamatkan orang tu bawah. Atas sikit ulama. Lagi banyak kuasa pemerintah. Yang paling banyak kuasa Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Itulah benda ni. Kami sesungguhnya mengatakan bahawa mengajar ini adalah lebih utama dibandingkan dengan pekerjaan dan usaha yang lain. Dalam banyak-banyak kerja di dunia ni, kerja apakah yang paling mulia? Kata Imam Ghazali, dia bahasakan diri dia kami. Kata Imam Ghazali, pekerjaan yang paling mulia ialah mengajar agama. Macam mana boleh kata itu pekerjaan yang paling mulia? Dia ada dari segi dalil akal. Dari segi dalil akalnya, apakah makhluk yang termulia di muka bumi ni? Makhluk yang paling mulia di muka bumi ialah manusia. Satu dah, yang paling mulia manusia. Apakah yang paling mulia pada diri manusia? Yang paling mulia pada diri manusia bukan tangan, bukan mata, bukan daging hati, tapi hati dia. Hati yang berkait dengan perasaan, roh, kejiwaan. Makhluk yang paling mulia di muka bumi dan boleh jadi di seluruh alam semesta lah, iaitu manusia. Yang paling mulia pada makhluk yang paling mulia tadi, hati. Peranan guru-guru agama, dia nak pandu hati ni tadi pergi kepada yang maha mulia. Kita nampak tak? Ada 3 mulia tu di situ. Yang paling mulia manusia. Ulama uruskan manusia. Yang paling mulia pada manusia, hati dia, akal fikiran dia. Ulama uruskan hati dan akal fikiran tu. Ulama ni nak bawa ke mana? Hati dan akal fikiran ni ulama nak bawa kepada yang maha mulia, iaitu Allah. Sebab tu Imam Ghazali kata yang paling mulia, kerja yang paling mulia, kerja mengajar agama tu. Tak semestinya mengajar macam ni. Kita bagi tahu tu kan. Di rumah bapa nasihat anak, suami nasihat isteri. Didik hati isteri supaya pergi kepada Allah. Benda tu lah pekerjaan paling mulia. Kalau kita nak kata doktor, dia uruskan yang paling mulia, iaitu manusia. Okey. Tapi dia uruskan anggota zahir. Dia tak uruskan jiwa manusia. Kan? Hati manusia dia tak uruskan. Dia uruskan buah pinggang, usus-usus perut, kan? Telinga, mata, mulut, gigi semua. Dia tak boleh lawan dengan orang yang mengajar agama tadi, ulama tadi. Doktor dia tak bawa hati kita pergi kepada Allah. Tapi kalau ulama, pengajar agama, dia dah tentu dah nak bawa hati manusia ni kepada Allah. 3 kali tingkat kemuliaan. Yang paling mulia manusia, yang paling mulia pada manusia hati dia, dah 2 kali lah. Yang paling mulia pada yang paling mulia. Kemudian dia nak bawa pula yang paling mulia kepada yang paling mulia tu, kepada yang maha mulia, nak bawa kepada Allah. Sebab itu kerja mengajar agama ni yang paling mulia. Kami sesungguhnya mengatakan bahawa mengajar ini adalah yang lebih utama dibandingkan dengan pekerjaan dan usaha lain. Kerana keutamaan usaha itu dapat dikenal dengan 3 perkara. Ini kita ringkaskan, sebab kalau baca itu tak boleh faham. Macam mana kita nak tahu satu-satu benda tu mulia? Ada 3 cara. Yang pertama melalui naluri kita. Antara akal dengan pendengaran, mana yang lebih mulia? Dari segi dalil akal kita,
Kita fikir-fikir dah, tentulah akal lebih mulia daripada pendengaran. Sebab itu yang Imam Ghazali cakap di sana, ilmu pasti, contoh dia matematik. Ilmu matematik dia lebih mulia daripada ilmu bahasa. Sebab apa? Ilmu bahasa ni dia alat dia telinga. Ilmu matematik alat dia akal. Jadi antara akal dengan telinga, mulialah akal. Jadi ilmu matematik lebih mulia daripada ilmu bahasa. Itu contoh di situ. Dia sebut di sana, ada kalanya dengan menoleh kepada naluri yang menyampaikan kepada mengenalinya, seperti keutamaan ilmu pasti dari ilmu bahasa. Kerana ilmu pasti, contoh dia ilmu matematik, diketahui dengan akal, sedangkan ilmu bahasa dengan mendengar. Akal adalah lebih mulia daripada pendengaran. Kita faham dah, akal lebih mulia daripada pendengaran. Jadi kalau satu ilmu tu nak hurai dia kena guna akal, dia tentulah lebih mulia daripada satu ilmu yang cukup dengan dengar saja. Itu kedudukan yang pertama. Kedudukan yang kedua, macam mana kita nak tahu satu-satu itu lebih mulia? Melalui mana yang lebih penting. Imam Ghazali bagi contoh di situ, antara pertanian dengan pertukangan emas, mana yang lagi penting? Sudah tentulah pertanian lebih penting. Sebab pertanian ni dia membekalkan makanan kepada manusia. Walaupun nampak lekeh, walaupun nampak pertukangan emas lagi tinggi status dia, dari segi penting, penting lagi pertanian. Ya? Jenis yang ketiga, kita nak tahu satu-satu benda tu lebih mulia berdasarkan lokasi dia, tempat. Imam Ghazali bagi contoh di sana, tempat tukang emas dengan tempat orang tukang samak kulit binatang. Antara dua ni mana yang mulia? Dari segi tempat, mulialah tukang emas. Sebab apa? Tukang emas ni tempat dia tu tempat istimewa. Sedangkan tukang samak kulit binatang dia kerja tempat bangkai. Okey? Dari segi lokasi kita boleh tahu satu benda tu mulia atau tidak. Jadi ada tiga cara nak tahu satu-satu benda tu mulia atau tidak.